Baik, terima kasih Aisyah di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Ketua Menteri Tan Sri Musa Haji Aman menggesa negara-negara anggota Kesatuan Eropah EU menghentikan kempen negatif berterusan terhadap industri kelapa sawit. Menurut beliau, sesetengah negara anggota EU mencatatkan imej negatif dalam cubaan memboikot industri tersebut. Tan Sri Musa berkata pihak yang menentang industri itu perlu sedar Malaysia mempunyai 680,000 pekebun kecil kelapa sawit termasuk 200,000 orang dari Sabah yang menjadi pengeluar minyak sawit mentah terbesar di negara ini. Katanya kempen negatif dan boikot boleh menjejaskan harga minyak sawit mentah global dan menjejaskan pendapatan pekebun serta keluarga mereka. Tan Sri Musa yang juga Menteri Keuangan Negeri berkata demikian semasa menerima kunjungan hormat delegasi 14 duta anggota EU diketuai Ketua Delegasi EU ke Malaysia, Maria Castillo Fernandez di Kota Kinabalu. Sementara itu, Maria memberi jaminan tiada boikot rasmi terhadap industri kelapa sawit oleh negara anggota EU. Beliau yang mengakui wujud perdebatan tentang isu kelapa sawit dan penebangan hutan berkata pihaknya akan mendekati pihak berkepentingan di Malaysia untuk lebih memahami industri tersebut agar dapat menjelaskan kepada komuniti Eropah. Terdahulu, Kesatuan Eropah EU tetap komited untuk bekerjasama dengan Malaysia termasuk Kerajaan Negeri Sabah dan masyarakatnya dalam menyebarkan kesedaran mengenai perubahan iklim dan pentingnya pengurusan hutan. Ketua Delegasi EU ke Malaysia, Maria Castillo Fernandez berkata ini termasuk mendekati masyarakat yang hidup mereka bergantung kepada kelestarian hutan. Menurut Maria, lawatan delegasi ini ke Kampung Bundu Tuhan Ranau terletak berhampiran Gunung Kinabalu adalah sebahagian daripada programnya ke Sabah untuk meninjau kemajuan projek Eco-Link Kinabalu yang merupakan sebahagian daripada projek EU untuk menangani perubahan iklim. Well, we are working with the Sabah government very closely, and in terms of capacity building to better manage forests, to have an enormous resources here, enormous resources that other countries don't have. Maria menyatakan demikian di Kundasang. Dalam perkembangan sama, pengurus projek Eco-Link Kinabalu, Norlina Muhammad Din berkata, projek ini adalah usaha pemeliharaan yang dimulakan Taman-Taman Sabah untuk meningkatkan kesaling hubungan ekologi antara Taman Kinabalu, Kundasang dan Taman Banjaran Croker di Tambunan. Kawasan tersebut merangkumi kira-kira 21,000 hektar melibatkan 11 kampung dengan tumpuan untuk mewujudkan koridor habitat yang harmoni bagi penduduk, tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar. Projek Perumahan Rakyat PPR Sri Pangkalan yang dibina kerajaan di Kunak merupakan antara langkah menstruktur kawasan penempatan penduduk di daerah tersebut supaya lebih teratur. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Kunak, Datuk Nilwan Kabang berkata, kira-kira 70% penduduk di kawasan rumah setinggan atas air telah berpindah dan memasuki rumah PPR yang disediakan kerajaan. Ini sekaligus memastikan pembinaan rumah setinggan atas air di Kampung Pangkalan dapat dikawal. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menziarahi penduduk dalam program ziarah kasih dan akidah dari rumah ke rumah bersama kaki tangan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah di Kunak. Sementara itu, 3 keluarga yang mendiami PPR Sri Pangkalan Kunak terharu dengan kunjungan berkenaan. Sungguh gembiralah. Selama ini tidak pernah lagi orang pernah datang sini. Kami gembiralah barang-barang dapur dengan sumbangan daripada tak tahu jais ke apa, dan tempat sembahyang semua ada, buku budak-budak, macam belanja sejarah apa semua, buku sekolah, ada beras, semua lengkap belanja. Dia mau tukar tapi mau pergi dulu pejabat, tukar yang baru. Majlis Anjuran Pejabat Dewan Undangan Negeri Kunak dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah ini turut dimarahkan dengan ceramah pengukuhan amalan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dan ancaman keselamatan dan ekstremisme agama.
Kementerian Kesihatan menyasarkan sekurang-kurangnya 80% penghidap HIV atau dikenali sebagai PL-HIV yang layak akan menerima rawatan ARV. Bagi daerah Kota Kinabalu sehingga Oktober tahun ini, seramai 762 PL-HIV telah dan sedang menerima rawatan antiretroviral ARV. Mia Bandaraya Kota Kinabalu Datuk Yobon Hai berkata kerajaan melalui Kementerian Kesihatan komited untuk memastikan mereka yang dijangkiti HIV/AIDS mendapat rawatan sempurna meliputi rawatan perubatan, kaunseling, penjagaan dan juga sokongan yang dapat mengurangkan kematian akibat AIDS. Sehubungan itu, peranan mereka yang telah dijangkiti, individu yang berisiko serta keluarga mereka juga amat penting dalam usaha memerangi dan membantras HIV dan AIDS. Beliau berucap rasmikan sambutan Hari AIDS Sedunia peringkat daerah Kota Kinabalu di Dewan UCSF Kota Kinabalu. Teks ucapannya disampaikan Robert Lipon, Pengarah Jabatan Kesihatan Persekitaran di BKKM. Terdahulu, Pegawai Kesihatan Pejabat Kesihatan Kawasan Kota Kinabalu Dr. Jiloris Julian Frederick Doni berkata, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah melalui Pejabat Kesihatan Kawasan Kota Kinabalu sedang dan dalam pelaksanaan projek Bandaraya Kota Kinabalu menuju sifar HIV menjelang tahun 2020. Sehingga tahun ini sebanyak 21 klinik kesihatan dan klinik komuniti serta 4 hospital terdapat di daerah Kota Kinabalu yang menyediakan pelbagai kemudahan bagi mereka yang ingin mengetahui tentang HIV dan AIDS serta pemberian kemudahan saringan HIV. Kota Kinabalu adalah daerah yang merekodkan kes tertinggi HIV dan AIDS di Sabah dengan 108 kes HIV, 39 kes AIDS melibatkan 13 kematian HIV dan AIDS. Penganjuran Bengkel Khat Islam mampu menjadikan Sabah sebagai dataran seni budaya Islam di peringkat ASEAN sekaligus mengembalikan kegemilangan seni khat Islam di negara ini. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Haji Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, penganjuran kali ketiga ini merupakan satu kejayaan kepada masyarakat Islam negeri ini selain melekatkan mereka dengan nilai-nilai penulisan kaligrafi serta tulisan Jawi yang telah lama dilupakan. Ia sekaligus dapat memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan seni berkenaan. Tujuan kita antaranya ialah untuk mendukung usaha menjadikan negeri kita sebagai salah satu dataran perkembangan seni dan budaya Islam, dan usaha-usaha ke arah itu dapat kita laksanakan melalui program ini khususnya dalam bidang kaligrafi dan juga dalam bidang sastra, di mana Jahin mendukung usaha ini melalui program-program yang dianjurkan termasuk program Maharajan Persuratan Islam Nusantara, yang mana semua ini ke arah untuk menjadikan negeri kita sebagai dataran seni budaya. Datuk Arifin ditemui pemberita RTM selepas merasmikan Bengkel Khat Islam sempena sambutan Maulidur Rasul tahun ini yang dihadiri kira-kira 100 orang peserta. Dalam majlis ini, beliau turut melancarkan pertandingan menulis khat peringkat Nusantara menjelang penganjuran Maharajan Persuratan Islam kali yang ke-7 melibatkan peserta dari negara ASEAN. Beliau yakin anak-anak Sabah yang terlibat akan mampu menguasai seni khat dalam aturan yang sesuai dengan bidang penguasaan seninya. Pesta Muzik Bambu ke-11 antara platform mempertabatkan budaya seni tempatan serta sokongan dan pengiktirafan kepada penggiat seni muzik berkenaan. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI, Datuk Madius Tangau berkata, ia sekaligus dapat melahirkan generasi yang mencintai muzik tradisi. Sehubungan itu, Datuk Madius berharap pesta berkenaan terus dikembangkan di negeri ini dalam usaha mempertahan dan mengetengahkan lagi seni budaya tempatan sekaligus melahirkan lebih ramai pelopor dan tokoh muzik negeri ini. Ini kerana alat muzik bambu tersebut mampu menandingi negara-negara ASEAN lain jika usaha bermain muzik bambu terus diperkasa. Beliau berucap demikian ketika merasmikan Pesta Muzik Bambu ke-11 anjuran Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sabah dan Persatuan Orkestra Muzik Bambu Kinabalu Ombak Sabah di Dewan Tun Hamdan Tamparuli. Teks ucapannya disampaikan setiausaha politiknya Joycin Romut. Dalam pesta ini, kumpulan Tuni Koporingan Sabah dan Tenggilan Bambu Sound masing-masing menerima anugerah khas kumpulan berpotensi dan pemain loyohon sompoton terbaik.
Sementara bagi kategori sekolah rendah, menengah dan kategori terbuka masing-masing dimenangi kumpulan Lingga Folk SK Lingga Baru, Summit Ethnoridom SMK Sungai Damit Tuaran dan Tenggilan Bamboo Sound. Kesemua pemenang menerima hadiah wang tunai RM1,500, piala pusingan dan sijil penyertaan. Majlis turut menyaksikan ombak menerima cek bernilai RM15,000 daripada Mosti untuk aktiviti persatuan tersebut. Pengerusi Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK dan Ketua Kampung berperanan penting untuk menyemak kesahihan sesuatu maklumat yang ditular di media sosial agar dapat memperjelaskan perkara sebenarnya kepada penduduk di kawasan masing-masing. Pemimpin Pembangunan Masyarakat Tamparuli Datuk Jahid Jahim berkata maklumat tidak tepat bukan sahaja boleh mengelirukan, malah menimbulkan perpecahan dan porak-poranda dalam kalangan masyarakat. Bila berucap merasmikan program Negaraku at Komuniti Daerah Tuaran 2017 di Tamparuli, Datuk Jahid juga menyarankan Komuniti 1 Malaysia kawasan daerah kecil tersebut agar bekerjasama dalam menyebarkan maklumat sahih khususnya berkaitan kepimpinan kerajaan sediada yang terbukti membawa banyak pembangunan dan kemajuan di negeri ini. Dalam majlis ini turut disampaikan bantuan orang tua, pesakit terlantar, pekerja cacat dan bantuan bencana alam banjir kepada penduduk terbabit di kawasan Tamparuli, Tenghilan dan Kiuluk serta watikah pelantikan jawatan kuasa kemasyarakatan dan bandar. Skim Pinjaman Usahawan Yayasan Usaha Maju YUM adalah langkah terbaik melahirkan lebih ramai usahawan dalam kalangan wanita di negeri ini. Pada masa sama, Ahli Lembaga Hasil Dalam Negeri Datuk Muhammad Effendi Hamdan turut memuji rekod pembayaran konsisten tanpa tertunggak daripada peminjam. Katanya rekod baik itu juga antara faktor kerajaan negeri meningkatkan peruntukan melalui dana khas dalam bajet 2018 Negeri Sabah baru-baru ini, iaitu dana untuk YUM sebanyak RM6 juta dan dana tambahan RM10 juta. Pembayaran 100% ini adalah satu yang petanda yang baik. Dan seterusnya saya diberitahu lagi bahawa tambahan 10 juta lagi telah diberikan oleh kerajaan negeri daripada Kementerian Keuangan untuk menambah lagi supaya meningkatkan lagi usahawan-usahawan yang ada di dalam Yayasan Usahawan Maju ini. Tahniah saya ucapkan. Datuk Muhammad Effendi ditemui RTM selepas majlis pelancaran skim pinjaman usahawan YUM disandarkan. Beliau turut mencadangkan agar penambahbaikan dibuat oleh YUM iaitu cara pembayaran peminjam dengan menggunakan kaedah e-dompet iaitu menggunakan telefon bimbit. Sementara itu, rata-rata ahli YUM berterima kasih kepada kerajaan negeri kerana membantu mereka menjadi usahawan berjaya. Saya ucapkan kepada kerajaan yang mana telah banyak memberi bantuan kepada kami golongan wanita khasnya dalam melalui YUM. Pertama sekali diucapkan terima kasih pada Musaman telah membantu usahawan wanita yang kecil hingga berjaya sekarang menjadi usahawan. Kami sebagai wanita yang pada mulanya tidak mempunyai apa-apa, tetapi apabila kami telah meminjam dengan YUM, Yayasan Usaha Maju, kami boleh meningkatkan pendapatan keluarga dan boleh membantu suami untuk membantu dalam perbelanjaan harian. Jadi kami sangat berterima kasih kepada kerajaan dan YUM. YUM sejak ditubuhkan pada tahun 1995 telah berjaya menghasilkan ramai usahawan terutama dalam kalangan wanita dan ibu tunggal di negeri ini. Seterusnya kita ikuti peristiwa yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 7.30 pagi akan berlangsung Dialog Transformasi Nasional 2050 TN50 Universiti Teknologi Mara UiTM di Dewan Al-Bukhari UiTM Cawangan, Sabah. Manakala pada pukul 8 pagi akan diadakan Bengkel Antarabangsa Pemeliharaan Banting Borneo di Sabah 2017 di Kota Kinabalu. Dan akhir sekali pukul 11.30 pagi akan berlangsung Majlis Perasmian Projek Perumahan Rakyat PPR di Sri Pangkalan, Kunak. Baiklah saudara, paparan tadi mengakhiri berita dari Sabah hari ini. Kita kembali kepada Aisyah di Angkasa Puri. Silakan.